Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid tahun 3 sekalian. Jadi hari ini kita akan sama-sama menyambung pelajaran kita tentang akidah dalam kategori nama-nama Allah, Al-Alim dan Al-Hakim. Pada pelajaran yang lepas, telah pun kita pelajari mengenai maksud Al-Alim dan Al-Hakim, iaitu Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Jadi hari ini kita nak mempelajari apa itu dalil naqli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi sebelum kita meneruskan pelajaran kita, saya nak mengingatkan supaya murid-murid untuk membuka buku teks muka surat 68 dan muka surat 69. Kita akan pelajari dalil naqli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Juga kita pelajari kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Murid-murid boleh tengok cursor saya ni, cursor saya yang saya gerakkan ini. Yang pertama ialah gambar tersebut menunjukkan ada satu gambar kecil ni menunjukkan 3 orang murid sedang berbincang dengan ustazah mereka. Apa yang mereka bincangkan ialah kita tengok, kita baca sama-sama, atau murid-murid kalau tak nak baca boleh dengar apa yang cikgu bacakan. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat sebentar tadi? Okey, ada 4 minggu lepas, minggu sebelum tu, sebelum kita bercuti, minggu sebelum tu ada 4 video yang telah saya kongsikan kepada kamu semua mengenai kejadian alam semesta, kejadian alam seperti gunung berapi, aurora, galaksi dan juga tak silap saya gerhana. Gerhana. Jadi apakah pandangan dia? Ni. Tengok pada nombor 2 ni, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingannya. Okay. Kita sebagai manusia biasa, sebagai makhluk ni memang tak akan mampu untuk nak buat sedikit pun macam apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Nak meniru sedikit pun kita tak akan mampu, kerana kita bukanlah makhluk yang bijaksana. Kita hanyalah meminjam setiap apa yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Berbeza, sangat berbeza. Diibaratkan apabila kita berhadapan dengan lautan, kita celupkan jari kita ke dalam air laut tu kan. Kalau kita angkat jari kita, ada air yang menitik. Air yang menitik itu pun mungkin tak sebesar ilmu kita, tapi lautan luas itu adalah diibaratkan seperti ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, luas dan dalamnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Ya, ilmu kita terbatas. Ilmu kita sangat terbatas. Pengetahuan kita, kebijaksanaan kita pun juga terbatas. Macam mana kata ilmu kita terbatas? Contohnya kamu semua darjah 3. Pelajaran darjah 4, darjah 5 dan darjah 6 anda semua belum pelajari lagi. Jadi ilmu di situ saja dah menunjukkan ilmu anda semua terbatas. Begitu juga dengan saya. Orang yang ada taraf pendidikan yang lebih tinggi daripada guru, ilmu guru juga terbatas. Okey, yang keempat, tengok ustazah. Apakah dalil naqli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Dalil naqli ni adalah dalil yang disandarkan dengan Al-Quran dan hadis. Okey, nombor 5, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim, surah An-Nisa ayat 26. Ini kamu kena ingat. Pendek saja, 3 perkataan. Wallahu alimun hakim. Ini saja telah menunjukkan dalil naqli bahawa Allah itu bersifat Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, penerangan, info.
Cikgu cuba zoom sikit, boleh tak? Oh, tak boleh. Nak zoom tak apa, di sini info bawah tu kamu boleh tengok dekat buku teks kamu. Dalil nakli, dalil yang diperolehi daripada nas Al-Quran atau hadis, macam yang saya telah terangkan tadi. Okey. Ini penerangan sedikit tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, perbezaan dengan pengetahuan dan ilmu makhluk. Okay. Sekarang ni tengok kepada kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Maksudnya macam mana? Apabila kita dah beriman, kita percaya dengan Al-Alim dan Al-Hakim ini, akan terdapat sedikit kesan dalam diri kita, dalam tahap keimanan kita. Apabila kita telah beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim. Kita tengok kepada kesan yang pertama. Okay, nampak ni? Nombor satu, tulisan berwarna hijau. Tulisan yang berkotak hijau ni, berusaha meningkatkan ilmu, iaitu kita sentiasa belajar ilmu yang bermanfaat. Jangan belajar ilmu yang tak bermanfaat, kerana ilmu yang tak bermanfaat nescaya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tekun dan bersungguh-sungguh. Okay? Bila kita dah tahu bahawa Allah SWT punya sifat Al-Alim Allah ni, kita tahu kita ni kekurangan, kita berusaha, bertekun dengan bersungguh-sungguh. Tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut sesuatu ilmu yang bermanfaat. Ingat, yang bermanfaat. Yang kedua, apabila kita tahu Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, apa yang kita akan kesan kepada kita? Iaitu kita akan sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita akan melipat gandakan amalan. Amalan ni macam mana? Amalan-amalan yang baik. Mungkin sebelum ni kita jarang solat sunat. Jadi bila kita beriman dengan setelah kita beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim ni, kita akan meningkatkan solat sunat kita, ataupun amalan-amalan lain seperti puasa, zikir, bersedekah. Itu semua menunjukkan kita taat dengan perintah Allah. Yang kedua ialah menjauhi maksiat. Kita akan menjauhi dengan maksiat, kerana setiap apa yang berlaku di muka bumi ini tiada yang terlindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kesannya apabila kita jatuh sakit, kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita beriman dengan Al-Alim dan Al-Hakim ini. Kemudian kita akan sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa banyak-banyak bersangka baik dengan setiap apa yang berlaku kepada kita yang telah Allah tentukan. Kerana apa? Kerana kita bukanlah makhluk yang mengetahui kenapa Allah jadikan kepada kita. Kenapa Allah beri ujian kepada kita? Kita tak tahu. Sabar, itulah yang boleh kita lakukan, iaitu sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Kadang-kadang ujian ini adalah untuk meningkatkan tahap keimanan kita. Macam kita dalam kelas, kita nak naik tahun, nak naik darjah, nak naik tingkatan, kita ada ujian untuk menunjukkan kita tu layak atau tak layak naik tahap. Sama juga dengan kehidupan, kita ada ujian sama ada kita layak atau tak layak untuk meningkatkan tahap keimanan kita. Dan yang keempat, apabila kita beriman dengan nama Allah ini, maka kita akan mensyukuri dengan nikmat Allah SWT. Syukur, sedikit kita syukur, banyak lagi kita syukur. Iaitu kita menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Segala nikmat yang ada pada dalam diri kita ni, tubuh badan kita, nikmat sekeliling kita, kita akan gunakan sebaik-baiknya. Nikmat bernafas, kita akan gunakan sebaik-baiknya. Ada sahabat-sahabat saya, dia antara yang terkesan dengan COVID-19 ini. Antara nikmat yang hilang sementara ialah nikmat menghidu bau-bauan, merasa makanan. Jadi kita bila sekarang ini kita dalam keadaan yang sihat, kita boleh bau dengan bau-bauan makanan yang menyelerakan kita. Namun bagi sahabat saya, dia tak boleh bau. Sampai sekarang dia dah negatif
COVID-19. Dah COVID-19 dia dah negatif, tapi dia punya deria bau dia masih lagi, deria bau dan deria rasa lagi masih lagi untuk masih lagi ada proses untuk sembuh. Masih lambat untuk menerima, untuk mendapat, untuk cam bau-bau dan rasa makanan. Jadi bila kita masih dalam keadaan yang sihat ni, kita kena syukur, mensyukuri dengan nikmat Allah. Kita gunakan nikmat sebaik-baiknya. Dan alam sekeliling kita ni, kita kena jaga sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana alam ini tiada ganti. Kita duduk ni satu-satunya dekat dunia. Kalau kita musnahkan alam kita, kita nak duduk di mana? Tiada tempat lagi dah kita nak duduk. Jadi keempat-empat kesan ini menunjukkan apabila kita telah beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Untuk kerja latihan. Okey, rumusan. Tengok rumusan. Rumusan daripada apa yang telah kita pelajari, murid-murid boleh tengok pada kotak kecil itu. Kita hendaklah beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan, sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapat redha Allah. Jadi kerja sedikit latihan yang perlu murid-murid lakukan adalah buku aktiviti tahun 3 muka surat 66 dan muka surat 67 hingga 70. Buatlah perlahan-lahan, buatlah perlahan-lahan sehingga selesai. Tak perlu buat cepat-cepat. Buat sambil memahami pelajaran yang telah kita pelajari, iaitu muka surat 66, 67 hingga 70. Okay. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dan cikgu harap murid-murid dapat selesaikan tugasan dengan sebaiknya dan memahami pelajaran yang telah kita pelajari. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.